بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من هول المحشر لمن آمن بالله ورسوله أجمعين، سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله الطاهرين وأصحابه البادلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Maka tiada bersifat mereka itu dengan sifat ketuhanan, dan tiada bersifat mereka itu dengan sifat malaikah, seperti tiada makan dan tiada tidur. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Jadi sehubungan dengan kenyataan muallif kita rahimahullahu ta'ala, kemarin iaitulah harus bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam, para anbiya itu bersifat dengan sifat-sifat manusia yang biasa-biasa, seperti makan, tidur, berkahwin, yang mana sifat itu tidaklah sampai kepada peringkat mengurangkan martabat nubuwah mereka, tidak sampai kepada mengurangkan risalah mereka, risalah makna kerasulan mereka. Jadi maksudnya seperti perkara-perkara yang meliarkan hati manusia daripadanya. Kerana ini sangat bertentangan dengan hikmah diutus Rasul kepada manusia. Maksudnya ialah sesuatu yang mengurangkan pangkat kenabian, kerasulan itu, umpamanya penyakit kulit, yang turut-turut, yang itu maknanya menyebabkan orang jadi liar daripada mereka itu tidak ada. Ya, mereka sakit, dia sakit penyakit ni, ada penyakit yang orang itu maksudnya tidak mengapa mendekati, orang panggil seperti demam, maknanya itu biasalah. Nabi pun memang pernah demam, dan ketika hampir wafat pun Nabi wafat mana sakit yang membawa kepada mati. Itu tidak mengurangkan pangkat kerasulan, kenabian. Murad ataupun maksud dengan perkara yang mengurangkan nubuwah ataupun risalah itu, kalau penyakit yang orang jadi tidak mau masuk dekat kepadanya. Seperti penyakit kusta ke umpamanya. Yang Nabi sendiri pun kata firra minal majun firaraka minal asadi. Kena lari daripada orang yang penyakit kusta itu sepertilah kamu lari daripada singa. Dari sudut sangat bersungguh-sungguhnya. Jadi kalau seumpama itu tidak ada pada Nabi. Karena hikmah dibangkitkan Rasul itu ialah untuk memanggil manusia. Jadi macam mana Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala itu, orang melihatnya kali pertama,
Maksudnya orang jadi jauh hati, jadi liar hati. Tidak mungkin. Dia seorang Rasul ini. Dia gambaran sosok pribadi seorang Rasul secara zahirnya. Secara fizikalnya. Dan mereka itu adalah yang terbaik dari segi khalqan. Khalqan makna kejadian tubuh badan fizikal rupa parah suara. Dan yang terbaik dari sudut khuluqan. Khuluq fi'il perangai. Jadi kalau kita nak gambarkan seorang Rasul itu adalah satu sosok tubuh badan, satu sosok pribadi yang mana apabila siapa-siapa saja yang melihatnya kali pertama pasti akan tertarik hati kepadanya. Kalau Nabi Musa dengan kemekarannya, kekekarannya maksudnya tubuh yang itu maksudnya sebagai orang lelaki, seorang yang selayaknya sebagai orang lelaki begitu. Tanggapan seorang lelaki yang gagah, yang perkasa. Begitu disenangi dan menyebabkan orang tertarik hati kepadanya. Jadi seorang Rasul itu penampilannya yang zahir itu memang orang akan tertarik hati. Berkenan. Kata orang. Jadi kalau begitu mengapa pula ada yang menentang mereka itu? Seperti Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad SAW. Itu kerana sesuatu yang lain. Maksudnya kerana Nabi mengajak mereka kepada perkara yang bercanggah dengan apa yang mereka sedang amalkan. Yang sedang mereka anuti. Itu menyebabkan mereka mengambil sikap menentang Nabi. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW sebelum umur 40 tahun. Yang ini maksudnya ialah umur nubuahnya, risalahnya, bi'thahnya. Tidak ada satu manusia, kecil, besar, lelaki, perempuan, tua, muda, yang tidak boleh tertarik kepada Nabi dan suka kepada Nabi. Tidak ada seorang pun. Hanya apabila Nabi ini mengisytiharkan dia adalah Nabi, Rasul dan mengajak manusia meninggalkan akidah tasyrik, itu yang menyebabkan mereka menentang Nabi. Jadi maksudnya seorang Rasul itu munasabahnya kalau dari segi logik akalnya ialah seseorang yang pasti ada daya penarik kepada manusia. Dan itulah yang berlaku. Sebab Allah Ta'ala utuskan mereka ini untuk menarik manusia. Sudah tentulah Allah Ta'ala jadikan mereka ini ialah orang yang berada pada tahap semua orang suka kepadanya. Melainkan setelah mereka itu mengajak mereka meninggalkan apa yang disukai oleh mereka itu maknanya. Apa yang telah diamal itu berlakulah sifat penentangan. Jadi harus saja bagi setiap Rasul itu, semua Rasul-Rasul itu bersifat dengan sifat-sifat basyariah. Sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat manusia yang biasa-biasa. Seperti berkahwin, makan, minum, pergi ke pasar. Yang tidak mengurangkan nubuah mereka. Yang tidak mengurangkan risalah mereka. Begitu. Jadi, itulah yang tiada mengurangkan pada mereka itu yang maha tinggi seperti makan dan minum dan bergurau yang halal. Nabi juga bergurau tapi bergurau yang halal maksudnya tidak melibatkan dusta ataupun menyakiti hati orang lain. Kalau macam kita bergurau ini biasanya nak jatuh di dalam bohong. Sebab kita bergurau itu kita nak suruh orang tu ketawa, suka. Jadi kita bergurau sampai peringkat kita kena berbohong. Nabi tidak. Nabi bergurau tapi Nabi tak berbohong. Dan tidak menyakiti, melukakan hati orang lain. Macam kita bergurau. Ya kita seronok dan sebahagiannya seronok, orang lain seronok. Tetapi ada hati-hati yang terluka. Tu bergurau kita. Itu yang tidak halal. Menyakiti orang, menyakiti hati itu tidak halal. Jadi Nabi bergurau tapi dalam arti kata perkara-perkara yang benar dan diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi tafriq atau maka tu dia panggil maka tafriq. Tafriq itu maksudnya kesimpulan daripada kenyataan yang sebelumnya. Itu dia panggil tafriq. Al-fa'u fa'u tafri'iyah. Maka itu ialah maka tafri'iyah. Dia maka itu terjemuh daripada huruf fa' dalam bahasa Arab. Sebagaimana huruf fa itu pun dia banyak jenis. Maka dalam bahasa Melayu pun banyak jenis. Ada maka syarak dia panggil.
Maka jawab kepada syarat. Maka juga maka jawab kepada syarat. Maka jawab kepada syarat. Mana Rabithah jawab kepada syarat. Maka Fasihah menerangkan berdasar kepada soalan yang ditakdirkan. Begitu nak ayat tu jenis ni. Di sini dia panggil maka ni maka tafri'iyah. Maka tafri'iyah tu nama tafri' daripada huraian yang telah terdahulu. Maka kita faham daripada huraian tadi, maka tiada bersifat mereka itu dengan sifat ketuhanan. Rasul, Nabi dia tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Bagaimana sifat ketuhanan? Yang sudah kita belajar. Yang kita belajar sifat 20 tu, tu sifat ketuhanan. Jadi ini nak menolakkan bagi pandangan setengah daripada agama-agama yang lain seperti Kristian yang mengangkat Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan. Mana sebahagian daripada 3 oknum kepribadian ketuhanan, Tuhan itu salah satu ilah Tuhan anak ialah Nabi Isa AS. Jadi setengah golongan manusia ini dia mengangkat Rasul mereka itu sampai peringkat mereka ini mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Itu dalam i'tiqad kita ahlul haqq, ahlul Islam, ahlus sunnah wal jamaah tidak ada begitu. Rasul tetap sahaja adalah manusia. Ya walaupun innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Hanya saja aku ni ialah manusia biasa seperti kamu juga. Cumanya aku diberi wahyu, maksudnya aku dilantik jadi rasul. Sudah tentulah bila dilantik jadi rasul, mana orang yang khusus, maka mereka mempunyai beberapa sifat yang khusus. Itu adalah mazaya, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kapasiti dia seorang rasul, orang yang istimewa, yang mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah Taala, VIP Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka diberikan kekhususan. Namun tetap saja basicnya, asasnya mereka adalah manusia biasa. Zahir dan batin. Zahirnya, tubuh badan Nabi terdedah kepada sakit, terluka. Begitu juga hati. Hati Nabi juga terluka. Dan banyak sekali Nabi di dalam usaha dakwah ini terluka hatinya. Tetapi Nabi seorang yang sangat tabah dan sangat sabar. Nabi terluka hati apabila dimenganjing-anjingkan oleh musyrikin Mekah. Maksudnya Nabi ditinggalkan oleh Tuhannya. Oleh kerana selepas turun ayat yang pertama, selepas itu senggan nama. Lalu musyrikin Mekah menganjing-anjingkan kepada Nabi, mempermainkan perasaan Nabi, mengatakan Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Tapi akhirnya Allah Ta'ala menjawab tuduhan dan tomahan mereka itu tidak benar. Allah Ta'ala tak tinggal Nabi Muhammad. Begitu Allah Ta'ala memujuk hati Nabi. Nabi terasa hati, cukup terasa hati. Begitu baru sahaja bertaaruf dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengetahui orang panggil sisi jawatannya untuk memanggil manusia. Tiba-tiba begitu orang panggil ditinggali, maka ditinggal itu makna dia ada hikmah dia. Lalu musyrikin Mekah menganjingkan kepada Nabi, mengatakan bahawasanya Nabi kita Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhan. Allah Ta'ala menurunkan surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Allah Ta'ala bersumpah dulu. Dan kaedah dia di dalam ulumul tafsir, bila Allah Ta'ala bersumpah itu ayat benda yang besar. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu dan tidak mensia-siakan kamu. Itu Allah Ta'ala jawab. Jadi bila Allah Ta'ala jawab begitu, Nabi rasa lega dan mana rasa gembira. Mana yang sebelum itu dada hatinya mengecuk, lalu berkembang, berbunga-bunga. Jadi begitu, nak cakapnya ialah bahawasanya Nabi seperti manusia lain juga. Boleh terasa hati, boleh sakit hati, boleh terluka hati. Tapi oleh kerana baginda adalah seorang Rasul, Nabi, baginda mempunyai ketabahan hati yang jauh lebih power, lebih hebat daripada kita lah. Apatah lagi hati Nabi ini telah dicuci
Bukan sahaja isti'adati persiapan Isra' dan Mi'raj. Kita tahu dalam Barzanji yang kita baca baru-baru ini pun ada disebut bahasanya semasa di dalam peliharaan Halimatus Sa'diyah. Begitu Nabi umurnya, supaya dengan anak, adik-beradik susuannya, bermain-main di kaki bukit, begitu datang 3 orang laki-laki, itulah malaikat Jibril bersama, 2 malaikat yang lain, mengambil Nabi dan membelah dada Nabi dan dicucikan hatinya. Bukan setengah ulama mengatakan masih ada lagi selain daripada 2. Yang masyhurnya ialah semasa dalam jagaan Halimatus Sa'diyah, dan yang paling masyhur ialah isti'adadi persiapan ketika nak Isra' dan Mi'raj. Dibelah dada Nabi, dicuci dada Nabi. Sesuatu maknanya yang kuat itu, kekuatan kita ialah hati kita, bukan body ataupun fizikal kita. Sesuatu yang kuat itu ialah sesuatu yang bersih, yang tanpa campuran apapun. Hati Nabi dibersihkan supaya apa? Supaya Nabi dapat menanggapi, melihat benda-benda yang ajib, yang pelik-pelik, yang menggerungkan. Sanggupkah kita melihat seorang yang menghentakkan kepalanya sampai terburai kepalanya, hancur lebur? Itu suatu perkara yang sangat dahsyat. Makna untuk kita melihat kejadian begitu, itu perlu kepada kekuatan hati. Nabi melihat macam-macam perkara yang sangat menggerunkan. Sebab itu perlu kepada hati yang sangat bersih. Itu innama yuha ilayya, hanya saja aku cumanya, aku ni manusia biasa juga, cuma aku ni diberi wahyu, maksudnya aku mempunyai sifat-sifat kerasulan. Yang makna dari segi tahap kesabaran Nabi adalah yang terbaik daripada yang lainnya. Maka tiada bersifat mereka itu dengan sifat ketuhanan sekali-kali, sebagaimana setengah daripada i'tiqad agama-agama yang lain yang mengangkat Rasul Nabi mereka itu sampai tahap kepada ketuhanan. Walaupun mereka tidak mengitlaqkan menobaknya sebagai Tuhan betul-betul, tetapi tetap sahaja mereka itu beranggapan, beriktikad Rasul Nabi itu ada sifat-sifat ketuhanan. Jadi kita orang Islam tidak begitu. Rasul tetap manusia biasa, cuma dia ada keistimewaan yang jauh, lebih baik daripada kita lah, kerana dia adalah Rasul. Satu. Yang keduanya, dan tiada bersifat mereka itu dengan sifat malaikat pun tidak juga. Usahkan kata sifat ketuhanan, sifat malaikat pun tidak. Mana malaikat? Seperti tiada makan dan tiada tidur. Itu tidak. Nabi makan, Nabi tidur, Nabi berkahwin. Dan tiada bersifat mereka itu dengan sifat manusia yang mengurankan pada mereka itu. Yakni yang mengurankan nubuwah, yang mencedera, mencalarkan bagi nubuwah ataupun risalah para rasul, para nabi. Nubuwah kenabian, sifat-sifat kenabian. Risalah, sifat-sifat kerasulan. Jadi tidak ada pada mereka itu perkara-perkara yang mengurangkan pangkat kenabian mereka. Ya, mereka bersifat dengan sifat-sifat manusia yang biasa-biasa, tetapi tidaklah ada pada mereka itu sifat-sifat yang menjadikan kurang dari sudut nubuah dan juga risalah mereka. Apa dia? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Yakni hikmah daripada dibangkitkan mereka itu sebagai Rasul Nabi itu apa dia? Untuk mengajak manusia. Maka tidak boleh ada pada mereka itu sesuatu perkara yang maknanya yang mengurangkan kedudukan mereka itu sebagai Rasul ataupun Nabi. Seperti segala perkara yang mencederakan. Mencederakan itu jatuh huruf ra. Yang mencederakan muru'ah. Muru'ah ni bahasa Malaysia kita sudah jadi bahasa jadi maruah. Maruah tu ambil daripada ni lah bahasa Arab. Muru'ah. Dalam bahasa Arabnya ialah muru'ah. Tapi dah jadi bahasa Melayu dia jadi maruah. Maruah bangsa dan agama. Katanya begitulah. Makna harga diri. Harga diri. Jadi tidaklah sampai mengurang mana seperti segala perkara yang mencederakan
Mur'ah. Jadi kalau kita nak tengok sikit angka nombor 1 tu. Di atas ta'liq dia punya ta'liq. Kata qauluhu. Qauluhu ni makna katanya, kata musannif tuai kitab kita. Mur'ahnya. Artinya kemukaan. Itu terjemah dia. Kemukaan atau kemanusiaan. Iaitu kemuliaan seseorang. Jadi kalau dengan, ya kita kena faham sekarang. Kitab ini, penulis kitab kita ini adalah ulama Fatani. Jadi walaupun bahasa Fatani itu bahasa Melayu sama dengan kita, tetapi dia ada beberapa perbezaan dari segi perkataan itu dengan makna yang berbeza. Contohnya, kalau Syekh Daud Fatani di dalam kitab Minhajul Abidinnya menyebut ataupun di sini menyebut kemaluan. Kemaluan itu maksud dianya ialah irid, mana harga diri. Tu. Dia tak sama. Kalau kita bahasa Malaysia ni makna kemaluan itu makna benda tu. Ini saja saya nak sebut tentang perbezaan bahasa itu. Kita kena faham. Dia bahasa ni penting. Kerana bahasa ini ialah alat kepada dakwah. Dakwah itu tak semestinya bercakap. Tetapi di antara yang paling power, yang paling berkesan dalam dakwah itu makna bercakap lah. Memberi penjelasan. Selain daripada makna uswah. Uswah nak contoh. Contoh teladan, perbuatan. Jadi oleh kerana bahasa itu merupakan alat dakwah yang sangat penting. Maka bahasa itu menjadi suatu perkara yang sangat penting lah untuk kita faham. Baik bahasa Melayu kita. Kita kena peka dan penggunaan perkataan-perkataan mengikut bahasa Malaysia, tetapi masih ada lagi logat-logat, dialek-dialek. Yang maksudnya dari segi dakwah. Perkara yang nombor 1 dalam hikmah berdakwah ialah ma'rifatul mad'um. Mengenali sasaran dakwah kita supaya selepas itu kita boleh memilih bagaimana cara pendekatan bahasanya dan juga lain-lainnya untuk mendekati mad'um saat ni, orang yang dia dakwah. Jadi antaranya pendekatan yang digunakan untuk mendekati orang yang didakwah itu ialah bahasa. Jadi kita perlu peka terhadap perkataan-perkataan yang sensitif kepada para mad'um. Contohnya bahasa Kelantan yang lain, logat Kelantan dengan logat Kedah lain, logat Nagari lain. Kalau Kelantan, kalau korek tu kapal korek. Korek lah. Biasa bahasa Malaysia pun lagu tu korek. Tapi kalau orang Nagari, korek tu makna kerak. Jadi dah lain maksud dia tu. Sebutannya, sebutan yang sama itu, lain. Kalau contohnya di Kelantan, air tuak itu, jadi ada orang Kelantan itu dia berkawan dengan orang Kedah. Mereka berjumpa di Mekah. Semasa musim haji, sama-sama melakukan haji. Begitu orang biasanya kalau dah pergi ke Mekah, buat haji atau umrah, berjumpa kawan di sana daripada negeri yang berbeza, mereka jadi akrab kerana duduk dalam satu bilik. Lalu bila kembali ke tanah air, mereka saling mengajak, datang ke rumah saya. Ada orang Kelantan, dia bersahabat, berkawan dengan orang Kedah. Setelah kembali daripada Mekah itu, dia mengajak, datanglah kau panggil ke rumah saya. Begitu beria. Lalu kawannya daripada Kedah datang. Bila datang, maksudnya dalam orang panggil dia bawa berjalan-jalan. Begitu ada di tepi jalan itu, ditulis makna di tepi jalan ada orang menjual air tuak. Jadi, bila begitu dia pun, bila adanya dia, kerana dia suka minum tuak, dia pun berhenti dan dengan hajat untuk orang panggil, ialah memberi rasakan kepada tetamunya. Lalu kawannya daripada Kedah rasa hairan kerana dia membeli tuak. Kenapa awak beli tuak? Dia kata. Kenapa pula? Apa salahnya saya beli tuaknya? Saya nak minum dan saya nak beri kepada awak. Hai, dia kata tak boleh, haram minum tuak. Tok guru saya kat sana mana mengatakan haram. Orang Kelantan.
Yang si Kelantan dia kata, hai, halal. Jadi, berbalah keduanya. Nah, jadi di Kelantan ini maksudnya tuak itu ialah tuak yang bukan tuak masam. Nah, jadi kalau di Kedah itu, kalau dikatakan tuak itu ialah tuak masam. Tuak yang biasa ini disebut sebagai air nira. Nah, jadi oleh kerana bahasa itu menyebabkan mereka itu salah faham. Nah, dalam dakwah kita kena mengelakkan daripada berlaku salah faham itu diakibatkan oleh bahasa. Nah, jadi kita kena tahulah isti'mal ni maknanya penggunaan bahasa itu di suatu tempat itu dia ada makna yang berbeza daripada tempat kita. Nah, tempat. Jadi maknanya untuk selamat daripada kita tersalah dalam bahasa kita menggunakan. Bila kita berhadapan dengan orang yang berbeza dari segi orang panggil percakapan, kita guna bahasa tengah. Bahasa tengahnya adalah bahasa standard, bahasa Malaysia lah. Nah, tu. Kalau boleh kita meraihkan bahasa. Kalau kita pergi ke Kedah, kita cakap Kedah. Pergi ke Penang, cakap Penang. Walaupun kita orang Kelantan misalnya. Begitulah. Jadi, nak sebutnya di sini ialah kalau dalam kitab Minhajul Abidin ataupun dalam kitab ni boleh jadi ada nanti. Dalam wajib menjaga kuliah yang 5 ataupun yang 6. Jadi kemaluan di sisi orang Fatani itu maksudnya ialah air muka. Ya, itu maksudnya. Kemukaan air muka yang maksudnya ialah muru'ah inilah. Tapi kalau bahasa Malaysia kita ni kemaluan itu itu satu bahasa yang sopanlah untuk merujuk kepada kemaluan kita tu. Orang tua dulu dia olahkan suatu perkataan yang sebab untuk menyebut betul-betul benda tu itu adalah keji dia panggil. Keji yang menyebut, keji yang mendengar. Jadi begitu dalam bahasa Arab dia panggil faras, itu bahasa sopan. Bahasa sopan. Jadi maknanya mur'ah itu mu'alif kita kata, ambo terjemuh dia kata maksudnya ialah kemukaan ataupun kemuliaan seorang dan kesempurnaannya dan beberapa adab yang ada sekalian itu pada dirinya yang membawa oleh yang memeliharanya itu akan dia kepada baik segala perangainya. Itu makna zi muru'ah. Zi muru'ah makna orang yang mempunyai muru'ah, orang yang menjaga air muka, harga diri dia. Yang mempunyai perangai-perangai yang baik, yang terpuji. Sehingga dia berakhlak dengan akhlak itu. Ya, mur'ah itu makna orang yang menjaga air mukanya. Orang yang menjaga, orang panggil harga dirinya. Jadi para rasul ini dia tidak ada suatu perbuatan daripada diri mereka ataupun apa-apa sahaja perkara yang mencarikan mur'ah mereka. Mencari mana mencalar, mencederakan mur'ahnya sebagai rasul. Dia mur'ah ini, dalam kitab fiqh kita pun dia ada cara bab mur'ah ini. Mur'ah ini dia berbeza-beza mengikut tahap kedudukan seorang itu. Mur'ah orang perempuan lain daripada orang laki-laki. Allah Ta'ala berikan kepada kita satu naluri untuk menjaga mur'ah harga diri kita. Namanya ialah malu, sifat malu. Dengan sifat malu ni kita boleh menjaga air muka kita, harga diri kita. Sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis, al-haya'u wal-imanu qurina jami'an. Fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Malu dan iman itu disertakan sekali. Apabila diangkat salah satu daripada keduanya, apabila hilang salah satu daripada kedua, yang satu lagi akan hilang. Maksudnya ialah apabila tidak ada malu, tidak ada iman. Tidak ada iman, tidak ada malu. Quran malu, Quran iman. Quran iman, Quran malu. Dia bertalazum, dia panggil. Berlazim-laziman. Jadi, apa guna sifat malu itu? Menjaga mur'ah kita. Menghalang diri kita buat benda yang tak sepatut kita buat. Yang tak sepatut kita buat tu apa dia? Perkara yang kalau kita buat, dia memalukan kita. Sifat malu ini menegah kita melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kita jadi malu. Maka zi muru'ah, orang-orang yang mempunyai muru'ah ini akan dihormati, dimuliakan oleh orang.
Kita nak orang memuliakan kita. Kita nak orang menghormati kita. Kita terlebih dahulu kena hormat dan muliakan diri kita. Kalau kita berakhlak dengan akhlak yang buruk, macam mana orang nak hormati kita? Kalau kita suka bercakap bohong, kita suka mencaru misalnya. Bila kita bercakap, kita suka mencaru. Kita suka memaki orang umpamanya. Jadi orang tidak boleh nak hormat kita. Kita buat benda-benda yang tak senonoh. Itu menyebabkan kita membuka pintu kepada orang untuk menghina kita. Mengenji kita dan pandang hina diri kita. Ini maksudnya ialah kalau kita nak orang memuliakan kita, kita kena melakukan perkara-perkara yang mulia. Yang mulia itu maksudnya apa dia? Yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita bercakap lemah lembut, kita orang panggil tidak menghina orang lain, kita tidak mencaru. Jadi orang akan jadi sudi untuk memuliakan kita, menghormati kita. Begitu juga kalau kita tak boleh hormati orang lain, orang pun tak boleh nak hormat kita. Kita bercakap kasar kepada mereka. Sebab itulah Allah Ta'ala jadikan seorang Rasul itu, mereka itu adalah yang paling pandai mengambil hati manusia. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min haulik. Maka dengan sebab rahmat daripada Tuhanmu, maka kamu boleh berlemah lembut. Linta lahum, lin maksudnya lemah lembut. Linta awak boleh berlemah lembut, lahum bagi mereka itu para sahabat. Seandainya kamu tu kasar, keras hati, lau kuntu fazzan ghalizal qalb lam faddu min haulik, nescaya bertempiaran larilah mereka itu, makna para sahabat kamu, min haulik, daripada sisi kamu, daripada diri kamu. Jadi Nabi, walaupun kada orang berkasar, melakukan perbuatan yang kasar, tapi tetap saja Nabi sabar. Itulah yang menyebabkan orang akan jadi, maknanya kita ni kadang-kadang kita tu maksudnya dalam melaksanakan dakwah kita tu jadi kasar, menyebabkan orang jadi jauh hati, liar hati. Jadi Nabi tidak begitu, sunnah Nabi tidak begitu dalam dakwah. Nabi mengambil pendekatan berlemah lembut dengan manusia. Lemah lembut itu makna hilim, lemah lembut makna sabar, yang melazimkan akan sifat sabar. Kerana manusia itu macam-macam. Dakwah ini sasarannya adalah manusia. Jadi manusia itu pelbagai. Perkara yang paling kompleks, paling susah untuk difahami ialah manusia. Perangai manusia. Kadang-kadang tuan punya badan sendiri pun dia tak faham perangai dia sendiri. Walaupun makna dalam dakwah itu membahagikan manusia kepada beberapa 3 kategori. Tetapi sebenarnya kalau ditafsirkan lagi, diperincikan lagi, dia sangat rumit untuk memahami diri manusia ini. Kita sendiri pun kadang-kadang tidak faham diri kita dengan tindakan-tindakan kita. Jadi itulah maknanya muru'ah, maknanya harga diri, air muka, kehormatan seseorang. Jadi setiap orang itu, makna ustaz, dia ada muru'ah dia tak sama dengan orang biasa. Tok guru, dia kena jaga. Orang pekan lain, orang yang belajar ilmu Islam berbeza, muru'ahnya tak sama. Dia tak boleh kita samakan. Kalau seorang tuan guru, kita kata tok guru. Mana kalau dia tu orang panggil penampilan pakaiannya itu dengan tidak berkopiah berketayap itu, dia panggil mencarikan muru'ah dia. Bukan berdosa. Dia bukan soal berdosa ataupun tidak. Muru'ah itu lain. Muru'ah itu ialah orang panggil kesesuaian dengan seseorang itu berada pada posisi mana, maka akhlaknya kena sesuai. Karena seorang pendakwah itu dia menjadi contoh kepada orang yang didakwah, maka sudah tentulah dia mengambil kekhususan. Maksudnya ialah, bukan maksudnya kalau tak pakai ketayap, tak pakai kopiah itu makna berdosa. Bukan. Itu tak berdosa.
Tapi yang sewajarnya seorang yang dikata sebagai pendakwah, ustaz, tukang guru itu bagaimana penampilannya? Itu mur'ah. Yang kadang-kadang orang ini tidak faham. Jadi kata, berdosa kau tak pakai ketayat? Bukan masalah berdosa. Itu makna mur'ah. Sebab kita memilih untuk mengambil kekhususan ataupun mengambil keumuman dalam agama ini. Jadi kata dia terjemah sini dengan kemukaan. Maknanya, makna mur'ah itu membawa oleh memeliharakan dia kepada baik segala perangainya. Dan elok segala adatnya. Adat ini maksudnya rutin. Rutin kehidupannya maknanya perangai dia, tabiat dia. Jadi elok. Dia sudah berperangai dengan bercakap lemah lembut. Dia sudah berperangai dengan menyantuni manusia. Melakukan kebaikan kepada manusia. Maknanya menyenangkan hati manusia. Jadi dengan menampilkan orang panggil keadaan yang orang itu dah jadi adat dia, adat dia. Maka itulah dia panggil mur'ah dia. Jadi Rasul Nabi dia ada mur'ah dia, ada standard piawaian, maknanya seorang Rasul itu perangainya sepatutnya macam mana. Kerana mereka adalah orang-orang yang khusus di sisi Allah Ta'ala. Mereka mengambil berpakai dengan pakaian kekhususan. Maksud pakaian itu bukan pakaian yang zahir ini. Maksudnya akhlak mereka, perangai mereka. Jadi seorang Rasul itu dia tidak ada perkara-perkara yang mencarikan mur'ah. Ya, mereka adalah manusia yang biasa seperti kita-kita juga. Tapi tidak ada pada diri mereka itu perkara-perkara yang mencarikan mur'ah. Jadi, yang akhirnya itu membawa memelihara, sifat memeliharakan diri. Jaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya dia lakukan. Itu akhirnya menjadi adat dia, kebiasaannya. Dan tarjumah hamba, kata mu'alif kita lagi. Tarjumah hamba akan mur'ah dengan kemukaan itu betul lagi nyata kerana kemukaan pada bahasa Melayu itu kena kinayah simbolik. Kinayah ni makna simbolik, perlambangan. Itu makna kinayah. Kerana kemukaan itu adalah kinayah, yakni simbolik perlambangan kepada maknanya kinayah daripada keadaan seseorang mempunyai nafsu yang dipujikan. Ya, nafsu ini maknanya kita dimulakan dengan nafsu yang jahat. Tetapi nafsu kita ini boleh diperbaiki. Daripada ammarah kepada lawamah kepada mulhamah. Bila sampai kepada peringkat mulhamah itu maknanya digelarkan dia sebagai orang yang soleh. Kerana amal-amal kewajiban itu lebih dominan. Berbanding ada juga amal yang soleh, amal yang jahat itu. Tapi sedikit ataupun terlalu sedikit. Maka itu digelar sebagai orang yang soleh. Kerana mereka dari sudut perkembangan nafsunya, mereka berada pada tahap nafsu mulhamah, nafsu yang diberi ilham. Kalau lawamah itu, itu yang mengkritik maknanya masih lagi jahat. Tapi tahap kejahatannya adalah nipis. Adapun nafsu ammaratun bisu itu kejahatannya sangat tebal. Jadi maksudnya ialah maknanya keadaan nafsu, nafsu yang dipuji. Mana nafsunya sudah jadi nafsu yang baik. Bila orang yang menjaga mur'ah diri dia, akhirnya nafsu dia akan, itu tarbiyah. Usaha untuk memperbaikkan, di antara usaha untuk memperbaiki nafsu. Sehingga nafsu jadi nafsu yang baik. Nafsu yang baik menjadi alat yang sangat berguna untuk kita menjadi hamba Allah Ta'ala. Nafsu yang jahat adalah musuh yang terbesar untuk kita tu menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab tu kita kena perbaiki nafsu kita supaya menjadi nafsu yang baik. Jadi orang yang telah memelihara mura'ahnya, akhirnya dia akan sampai kepada nafsu yang baik. Dan nafsu yang baik itu akan mengekalkan seorang itu pada tahap makna kebaikan-kebaikan zahir dan batin. Jadi yang dipujikan, yang membawa akan dia kepada mengerjakan pekerjaan yang baik. Bila dah nafsu ni dah jadi baik, itu membawa kepada orang itu melakukan pekerjaan yang baik saja.
Lagi tiada reda ia sertanya mengerjakan barang yang tiada patut dengan keadaannya manusia. Itulah dipanggil sebagai kemanusiaan. Dia tak reda, dia tak reda, tak rela dirinya melakukan perkara yang yang tak sepatutnya sebagai manusia. Sebab itulah di kalangan manusia itu dikatakan binatang. Bukan kerana di dahinya tumbuh tanduk ataupun tumbuh ekor di belakangnya. Tetapi oleh kerana mereka yang dikatakan binatang ini, mereka itu bersifat dengan sifat kebinatangan. Maksudnya bagaimana bersifat dengan sifat kebinatangan? Mereka telah melampaui daripada kemanusiaan. Jadi orang yang mempunyai muru'ah ini, dia menjaga diri dia daripada, dan akhirnya dia telah berperangai dengan menjaga dirinya, dan sehingga mereka tidak reda, tidak rela melakukan apa-apa saja perkara yang melampaui daripada kemanusiaan. Itu yang menjadikan mereka itu tahakuk, cerak, mantap. Mereka itu adalah sebagai manusia. Bukan fizikal tubuh badan kita begini yang menjadikan kita manusia, bukan. Sifat-sifat kemanusiaan ini. Jadi dengan kata lain, maksudnya muru'ah itu mereka yang menjaga sifat-sifat kemanusiaannya. Supaya jangan sampai mereka itu ada musyabahah, syibih, menyerupai dengan perangai binatang. Ya. Tetapi muru'ah itu adalah berbeza-beza mengikut tahap kedudukan manusia itu. Maka semakin tinggi kedudukan mereka itu di sisi Allah Ta'ala, Rasul, Nabi, maka muru'ah mereka sudah tentulah lebih tinggi. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh manusia lain daripada Nabi Rasul tidak mengapa, tapi di sisi kalau itu dilakukan oleh Rasul, Nabi itu dikira salah. Sepertilah kita katakan kalau orang biasa melakukannya tak salah, tapi kalau ustaz melakukannya dikirakan salah. Itu kita kena faham. Bukan soal maksudnya benda itu semata-mata haram sahaja, yang semua orang tak boleh melakukannya. Ada perkara-perkara yang dia tidak haram, dia tidak makruh, tapi dipanggil mencari muru'ah. Kerana kedudukan seseorang itu. Jadi kita yang memilih kekhususan. Kita pilih nak jadi ustaz, kita belajar ilmu Islam. Jadi kita pilih untuk jadi khusus. Maka kita kena berperangai dengan perangai yang khusus. Jadi yang membawa kepada menjaga mereka itu daripada mengerjakan barang yang tiada patut. Mereka tak reda, mereka tak rela diri mereka mengerjakan perkara yang tidak patut. Dengan keadaannya manusia. Keadaan kita tu manusia, mana kemanusiaan kita. Itu maknanya muru'ah. Maka iaitu ain muru'ah yang pada bahasa Arab itu mu'alif kita duk bahas. Dikatakan si anu seorang yang bermuka, artinya ini bahasa dia lah. Bermuka ni orang yang mempunyai muru'ah. Yang mempunyai muru'ah, yang malu ia daripada mengerjakan barang yang tiada patut. Jadi kalau orang itu maksudnya dia buat benda-benda yang tak senonoh. Di khalayak ramai itu dia berteriak saja-saja. Dia orang panggil kadang-kadang buat perkara-perkara yang tak senonoh. Jadi itu orang panggil yang bergurau, orang panggil bergurau tak kena caranya di khalayak ramai. Ini orang yang tidak ada muru'ah dia panggil. Tidak ada harga diri. Orang yang memiliki, orang yang ada muru'ah itu mereka menjaga. Dan mereka supaya tidak jadi hina. Bagi orang yang tidak ada muru'ah ini, bagi mereka tidak mengapa pun. Kerana maknanya mereka tak rasa hina dengan melakukan benda-benda yang tak sepatut itu. Itu maksud maknanya muru'ah. Ini mu'alif kita, rahimahullah ta'ala, dia nak beri fahamkan kepada kita makna muru'ah saat ini. Jadi para rasul nabinya dia tidak akan berlaku kepada diri mereka. Mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan muru'ah. Air murka. Mana kehormatan diri. Gitu. Seperti yang kita katakan tadi. Maknanya kalau kita nak orang hormat kita, muliakan, kita kena muliakan diri kita. Jangan buat benda-benda yang tak patut. Misalnya kita kata seorang cikgu buat benda yang tak patut di hadapan pelajar-pelajarnya. Jadi pelajar-pelajar itu jadi susahlah nak hormat kepada dia.
Karena guru itu muruahnya lebih tinggi daripada pelajar. Nah, jadi Allah Ta'ala beri kepada kita sifat malu untuk nak jaga muruah ini. Tapi malangnya, zaman kita sekarang ini, zaman orang membuang sifat malu itu. Lalu bagaimana sekarang? Orang tergamuk, orang sanggup buat apa saja. Antaranya ialah, dalam media sosial, TikToknya, macam-macam perangai. Kita buka TikTok tu nak tengoknya, tapi tu macam-macam perkara. Perkataannya, tak dijaga. Bercakap itu untuk menyakiti hati orang sahaja. Itu juga tidak ada muruah. Bercakap yang orang panggil ni, orang-orang perempuan sifat malunya lebih tebal, lebih banyak daripada orang lelaki. Tapi orang perempuan pun dah jadi tak malu dah. Jadi macam mana pandangan kita? Seorang perempuan muruahnya lebih tinggi daripada orang laki-laki. Kalau laki-laki terkeluar angin, terkentut misalnya dengan deras, malu. Tapi kalau orang perempuan yang berlaku begitu ada orang lain di sampingnya, itu satu benda yang sangat memalukan. Sebab muruah mereka lebih tinggi. Sebab itu Allah Ta'ala berikan kepada mereka mana sifat malu itu lebih banyak, lebih tebal. Sebab itu disifatkan Nabi wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu' dalam Barzanji. Nabi itu bersangatan malu dan juga tawadhu', dan dikatakan Nabi malu Nabi itu lebih malu daripada anak dara. Tu malu yang ada pada Nabi. Lebih malu daripada anak dara. Tapi sekarang dia tak begitulah, maknanya anak dara pun dah tak malu dah. Dalam hukum fiqh kita, satu-satunya pertanyaan yang ditanya itu, kemudian yang ditanya itu diam, membisu, maka tanda dia adalah setuju. Hanya satu saja. Yang lain, dia kalau kita tanya seseorang dari segi hukum fiqh, dari sudut hukum fiqh, bila kita bertanyakan kepada seorang sesuatu, dia tidak menjawab. Misalnya kita kata no atau tidak, dia tak jawab. Maka kita tidak boleh katakan dia tu mahu ataupun no. Jadi kalau kita tanya kawan kita nak makan ataupun tidak, dia diam. Bermakna dia tidak no. Tidak boleh kita katakan dia mahu. Tidak boleh kita buat kesimpulan dia mahu. Tak boleh. Apa saja. Melainkan satu perkara saja. Itulah anak dara ditanyakan oleh walinya. Makna munak kodok, kau budak mamak ni. Lalu dia diam membisu, maka itu bermakna dia setuju. Itu saja, tidak ada yang lain. Selain daripada itu, apabila seorang itu ditanya mau ke tidak mau, dia senyap, maka tidak bermakna dia mau. Bermakna dia tak maulah. Kalau dia nak, dia kena kata no. Tapi untuk satu perkara ini saja, iaitu anak dara yang ditanyakan oleh walinya, mahu ke tidak kepada selelaki yang meminang dia, kalau dia senyap, itu bermakna dia setuju. Sebab apa? Sebab zaman-zaman dahulu, sebagai seorang anak dara, menyatakan secara soreh, no, saya mahu, saya setuju. Secara soreh gitu adalah satu benda yang sangat memalukan. Apabila ditanya oleh bapaknya, Mek, kalau orang kalian panggil Mek nak kodok kepada budak awet tu. Jadi dia kata, no. Oh, itu sangat-sangat memalukan. Tidak sepatutnya. Itu muruah. Anak dara. Sebab sifat malu itu masih tebal lagi dalam diri orang zaman dahulu. Seorang anak dara mengaku no kepada si yang itu satu aib. Maka dengan sebab itu kalau dia diam saja, itu tanda dia setuju dah. Sebab sangat aib kalau dia menyatakan no. Setuju. Saya Mek nak kada pun no ayah ni. Lalu ayah dia si akan lihat, Allah bodoh Mek ning. Tok malunya. Begitu. Tapi zaman kita sekarang ini tak tahu nak kata apa dah.
Kadang-kadang minta maaf lah ya, kadang-kadang yang perempuannya lebih tidak malu daripada laki-laki. Kadang-kadang manusianya lebih tidak malu daripada binatang. Binatang ni ada juga sedikit sifat malu, tapi sedikit. Manusia Allah Ta'ala beri banyak sifat malu kerana nak jaga muruah. Tapi sayangnya, malangnya, orang zaman sekarang pakak buan habis dah sifat malu. Maka jadilah kita sekarang ini, yang ramai-ramai itu tidak ada muruah. Tidak ada muruah bermakna sanggup buat apa saja. Tidak kisah orang nak kata apa pun katalah. Yang penting kepuasan aku, keseronokan aku. Jadi, tidak ada adab. Tidak ada muruah maksudnya adab ni tidak ada. Tidak ada adab. Adab bercakap. Adab di dalam perhubungan dengan masyarakat. Tidak ada. Itu cerita muruah. Jadi, saya terjemahkan ini, itu kata mu'alif kita, rahimahullah ta'ala. Dia kata, hampir hamba terjemahkan ini adalah betul dah dia kata. Sebab dia melihat dan Syekh Ahmad Fatani ini yang dipanggil juga sebagai Tuk Faridah ialah orang yang ahli bahasa. Dan beliau pernah menjadi juara dalam pertandingan pidato yang dianjurkan oleh kerajaan Osmani pada masa itu. Dan beliau adalah orang yang mula-mula masuk dalam Universiti Azhar daripada Nusantara ini. Jamiah Al-Azhar. Jadi, dari sudut bahasanya masa itu, masa mu'alif kita itu, dia tu adalah Farid nombor 1 dah. Jadi, itulah dia kata makna yang ambo terjemahkan ini. Itu makna sudah betul. Karena yang dalam bahasa Arab itu dikatakan si anu seorang yang bermuka, iaitu artinya mempunyai muruah yang malu ia daripada mengerjakan barang yang tiada patut. Kita malu nak buat benda yang tak patut kita buat. Sebagai kita ni apa dia? Dan lobo ia atas mengerjakan barang yang membawa kepada kepujian dirinya. Lobo temo'o gemar kepada melakukan perkara yang menjadikan mulia diri. Dan alhamdulillah ada muruah pada jenis Melayu, yakni bangsa Melayu. Tu kata mu'alif kita. Jadi alhamdulillah kita bangsa Melayu ni, khususnya Melayu Malaysia ini, agak orang panggil mempunyai muruah kalau kita nak bandingkan orang-orang lain, bangsa lain. Jadi bangsa Melayu ni dia agak lebih sopan, lebih santun. Itu yang membawa kepada begitu akhlak yang baik. Kita tidak kasar. Terlebih banyak daripada setengah-setengah jenis yang lain. Jenis ini maksudnya bangsa. Tu maksudnya bangsa. Jadi alhamdulillah lah mengikut pemerhatian Syekh Ahmad Fatani pada zamannya. Mengikut perhatian Syekh Ahmad Fatani, dia belajar di Mesir, dia belajar di Mekah. Jadi dia bertemu dengan pelbagai bangsa, maknanya sebagaimana kita pergi ke Mekah lah. Jadi perhatiannya bukan kerana dia orang Melayu, semata-mata dia orang Melayu, maka begitu dia, tidak. Tetapi, perhatiannya yang adil, yang maknanya, dan kita sendiri pun kita melihat bahasanya orang-orang Melayu itu agak lebih santun, lebih lemah lembut berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Itulah kata mu'alif kita, alhamdulillah, dengan dalil memulia mereka itu akan orang dagang. Maksudnya kita ni yang orang dagang yang datang kepada negeri mereka itu istimewa ahli Hijaz. Dan jika tiada dibalaskan mereka itu dengan syukur sekalipun, ini orang Melayu kita, orang mari tempat kita. Apatah lagi kalau orang mari itu ialah ahli Hijaz. Ahli Hijaz ini makna Mekah Madinah. Yang datang, kalau dulu kat mana Fatani. Maknanya diraikan mereka itu. Karena kita bangsa Melayu ni kita ada muruah yang agak tinggi. Begitulah perhatian mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Sekalipun orang tak ucap terima kasih. Dan tiada ada pada mereka tu banyak tipu daya. Kita orang Melayu. Jadi kita macam kita
sekarang ni kita tahu dah perangai orang Arab. Dulu kita anggap orang Arab ni begitu sangat keramat dan mulia. Yalah yang menyusap. Jadi orang Arab pun maknanya yang lobe yang tu. Ramai yang menipu, suka menipu. Bangsa-bangsa lain tu makna orang Melayu kita pun suka menipu juga. Tu sekarang. Kalau dulu-dulu tak menipu. Maknanya pada tahap yang paling sedikit. Tapi sekarang dah pandai menipu sebab kita ni bergaul dengan semua bangsa pada hari ini. Tidak ada orang panggil tipu daya dan tiada ada pada mereka tu menilankan air muka dengan meminta meminta-minta ni, minta sedekah ni. Kita bangsa Melayu ni jarang. Kita banyak memberi alhamdulillah. Yalah kita tak mahu nak sebut bangsa-bangsa mana, tetapi ada di kalangan setengah bangsa ni dia suka meminta. Itu perhatian mualif kita. Dan kemukaan ini lain daripada wijahah yang pada bahasa Arab. Itu lain. Itu tak apalah. Itu panjang lagi perbahasan dia. Baiklah, kembali semula, masuk semula dalam kitab. Saat ini kita tubik, kita keluar kepada huraiannya di atas sana. Jadi, murah itu makna Rasul itu dia tidak melakukan suatu perkara ataupun ada pada dirinya perkara-perkara yang mencari ke mana mengurangkan qadar, mencalarkan qadar nubuah ataupun risalah mereka. Nubuah kenabian mereka dan juga kerasulan mereka. Termasuklah yang mencarikan, yang mengurangkan kerasulan itu ialah perangai. Tindakan-tindakan. Aktiviti-aktiviti mana yang dia lakukan. Tidak ada berlaku pada para rasul ini mereka melakukan perkara-perkara yang sumban. Perkara yang memalukan. Tak ada. Yang mengurang. Yang itu mengurangkan darjat ataupun pangkat kenabian mereka. Jadi yang mencederakan muruah dan ketiadaan sejahtera daripada tiap-tiap barang yang meliarkan dan ketiadaan sejahtera daripada tiap-tiap maknanya tidaklah Nabi ini tidak ada perkara yang mensejahterakan daripada tiap-tiap barang yang meliarkan. Maksudnya tu kita kena hubung di atas sana sebelum daripada ni. Maknanya tidak ada pada Nabi itu tidak sejahtera. Maksudnya Nabi ini sejahtera daripada perkara yang meliarkan hati manusia kepadanya. Seperti tadilah sebagaimana yang saya sebutkan penyakit-penyakit yang kronik yang menyebabkan orang tak mau masuk dekat. Itu tidak berlaku pada Rasul. Rasul itu adalah sejahtera. Selamat daripada perkara-perkara yang menjadikan liar hati manusia daripada mereka. Karena seorang Rasul itu mempunyai daya tarikan yang paling kuat berbanding dengan manusia yang lain. Jadi liar itu makna liar hati. Orang tak mau masuk dekat di atas apa-apa sebab. Tidak ada apa-apa sebab yang menjadikan orang jadi tidak mau masuk dekat kepada Rasul ataupun Nabi. Itu yang tidak sejahtera dia panggil. Yang meliarkan dan tiap-tiap yang mencederakan. Jadi ini sebenarnya talazum dan juga tadakhul dah. Dan sejahtera mereka itu Nabi para Rasul daripada perkara yang mencederakan hikmah dibangkitkan mereka itu sebagai Rasul. Apa saja yang menyebabkan jadi terencat, tergendala usaha mereka mendekati manusia. Itu tidak ada perkara-perkara yang macam tu. Tidak sebagaimana kita. Kita yang tidak Nabi Rasul itu biasalah walaupun seorang pendakwa ada sesuatu. Seperti Nabi ini maknanya cacat ke. Tidak, Nabi tidak cacat. Yalah, cacat itu cacat anggota maksudnya. Cacat itu di sisi Allah Ta'ala tidak jadi hina. Tetapi kalau seorang manusia itu cacat, misalnya buta ke, misalnya, itu Nabi Daud AS itu bukan buta, itu selaput mata. Tidak ada kaki ke, tak ada tangan ke, misalnya bisu ke, itu dia panggil cacat anggota yang zahir. Tidak ada seorang Rasul Nabi pun yang bersifat begitu, kerana itu akan merencatkan usaha dakwah Nabi untuk mendekati manusia. Walaupun benda itu tidak hina di sisi Tuhan, tidak dinafikan itu tidak hina, tetapi itu akan merencatkan
hikmah dibangkitkan Rasul. Apa dia hikmah dibangkitkan Rasul? InsyaAllah kita sambung. Besok hari kita berhenti pada kata ya dan tiap-tiap yang mencedera. Kita ulangi situ pula. Ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwab. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiqin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.